Baiklah, Maha 2018 masih lagi menyajikan pelbagai tarikan menarik dengan 1,500 pempamer dan juga gerai jualan dan juga pameran yang disediakan di Hall A, C dan juga D dan juga di laman-laman sayur yang terdiri daripada 7 laman kesemuanya. Ada laman sayur, laman herba, laman pertanian dan sebagainya. Dan hari ini saya akan bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Robin Muhammad Noor, Ketua Pengarah Mardi di booth ataupun gerai pameran Mardi untuk bercakap lebih lanjut tentang teknologi yang dipamerkan oleh Mardi sendiri. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, Datuk, kita bercakap tentang teknologi yang dibangunkan oleh Mardi dan juga apa yang telah pun ditonjolkan oleh Mardi dalam penyediaan Maha 2018 ini. Apa yang boleh Datuk ceritakan tentang Mardi dalam edisi kali ini? Di Maha kali ini kita mempamerkan banyak teknologi lah. Kita juga telah membawa makmal Mardi ke Hall A ni. Kita panggil dia, klusternya adalah AgroLab. Salah satu dia AgroLab lah. So di AgroLab ini kita ada mempamerkan teknologi tissue culture ataupun tisu didik dan teknologi biosensor dan beberapa teknologi lagi. Boleh saya okey. Ini adalah salah satu teknologi tissue culture yang kita telah bangunkan. Belalai gajah. Belalai gajah. Ini belalai gajah ni dia antara tanaman yang susah kita nak tissue culture kan. Jadi tujuan tissue culture ni sebenarnya adalah untuk kita mengeluarkan bahan tanaman dalam masa yang singkat secara berskala besar. Dan juga dia ni boleh bebas daripada penyakit lah. Daripada penyakit dan daripada musuh-musuh yang lain lah, seperti bakteria dan sebagainya. Seperti mana kalau kita lihat semasa pelancaran dalam beberapa hari yang lalu, ada satu teknologi robot yang dibangunkan untuk memetik buah ataupun memetik buah tomato. Bagaimana teknologi ini dibangunkan dan juga direalisasikan oleh Mardi sendiri? Okey, teknologi tersebut kita pamerkan di laman sayur. Dan teknologi tersebut telah dibangunkan oleh beberapa orang saintis di Mardi. Mereka ini adalah daripada Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Pertanian. Jadi mereka telah membangunkan sebenarnya dua sistem. Satu ialah sistem yang kita panggil sistem gantry dan satu lagi sistem robotik tersebut. Jadi sistem gantry adalah sistem di mana dia tidak memerlukan ramai orang pekerja. Mungkin seorang atau dua. Just dia duduk dalam satu ruang yang berhawa dingin, aircon. Kemudian dia boleh kontrol di situ. Mana dia boleh kontrol gantry system tu. Gantry system tu akan mengambil tanaman tomato dan bawa ke satu pelantar. Dan pelantar tu akan membawa masuk tanaman tomato tu ke dalam tempat bilik sejuk tersebut. Dan di situ robot yang ada di situ, dia akan memetik buah tomato yang masak saja. Dan buah tomato yang tak masak dia tak akan petik. Sebab kita telah latih dia untuk memetik buah tomato yang masak. Dan selepas itu dia akan masukkan dalam bekas lah, yang mana dia ni ready untuk dipasarkan. Jadi sistem ini adalah satu sistem yang tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak, tetapi dia memerlukan tenaga kerja yang mahir, dan juga dia ni lebih bersih, lebih hijin, tidak terdedah kepada pencemaran kepada bakteria-bakteria yang boleh memudaratkan kesihatan kita, macam sakit perut. Kalau kita tengok kepada laman yang telah pun dibangunkan ataupun dipamerkan oleh Mardi sendiri di laman sayur, laman otomasi dan juga mekanisasi, ramai pengunjung teruja untuk melihat teknologi dan juga hasil produk yang dihasilkan oleh Mardi itu sendiri, yang mana kita kata dalam jumlah yang banyak dan juga segar-segar serta berkualiti. Jadi dalam hal ini, bagaimana Mardi sendiri mendidik masyarakat tentang kualiti output sesuatu produk itu? Okey, kita juga membangunkan banyak teknologi-teknologi. Kita panggil teknologi lepas tuai. Teknologi lepas tuai ni adalah teknologi selepas kita tuai tu, bagaimana kita mengendalikan sayuran tersebut. Jadi kita ada beberapa teknologi
di mana kita membasmi kuman ataupun penyakit-penyakit sebelum kita hantar dia ke pasaran. Jadi selain daripada itu, kita juga membangunkan sistem pertanian yang selamat. Contohnya seperti pertanian secara organik. Dan pertanian secara organik ini memang kita tidak menggunakan baja kimia ataupun racun kimia. Kita guna semua secara sumber-sumber daripada semula jadi. Dan dia ni memang selamatlah untuk kita makan. Kalau kita lihat di gerai pameran di Mardi ini sendiri, sampel-sampel tanaman seperti padi dan juga sayur-sayuran juga turut dibawa untuk dipamerkan kepada pengunjung tentang bagaimana proses pertumbuhan sesuatu tanaman itu. Apa yang boleh dikongsikan di gerai pameran ini tentang proses-proses itu, Datuk? Sebenarnya selain daripada kita nak menonjolkan teknologi kita kepada petani-petani ataupun pada golongan sasar, kita juga ingin nak create awareness kepada anak-anak muda kita ni, ataupun anak-anak kita yang masih di bangku sekolah. Jadi dengan mereka menghadiri pameran seperti ini, kita akan boleh create awareness kepada mereka. Jadi sebab saya kata begitu, kebanyakan anak-anak sekolah sekarang ni, murid-murid sekolah, saya pernah menghadiri satu majlis di sekolah. Bila ditanya, tidak ada orang pun, tidak ada seorang murid pun yang berminat untuk menceburi bidang pertanian. Jadi saya rasa kalau kita tidak tanam semangat sukakan pertanian, pada masa akan datang tidak ada orang yang akan menjalankan pertanian. Jadi satu daripada tujuannya adalah untuk memberi maklumat kepada petani dan kumpulan sasar. Yang satu lagi adalah menanam semangat kepada anak-anak murid sekolah ni supaya sukakan pertanian. Itulah, jadi di pameran tersebut kita tunjukkan kepada mereka bagaimana satu tanaman itu dikendalikan, bermula daripada semayan sampailah pada penuaian. Juga ada produk yang dihasilkan iaitu madu kelulut, yang mana kalau kita lihat ia merupakan satu produk yang cukup popular dan juga turut mungkin dibangunkan oleh Mardi sendiri. Apa kelainan antara produk-produk yang dipamerkan di booth ataupun gerai pameran ataupun di laman-laman Mardi kali ini? Saya nak sentuh tentang kelulut. Kelulut ni, madu kelulut ni kita telah bangunkan sejak di dalam rancangan Malaysia ke-10 lagi lah. Dia yang kita bangunkan adalah teknologi penternakan, dan sebenarnya teknologi penternakan ni dia simple saja, tetapi yang kita tonjolkan di sini adalah kita tidak mahu dulunya orang kalau dia nak ternak kelulut, dia tebang pokok yang ada kelulut, pokok buah-buahan, pokok di hutan. Jadi kita actually tak nak menggalakkan dia tebang pokok. Jadi kita develop sarang di mana kita boleh ternak kelulut dengan baik dan memberikan hasil yang baik. Dan bukan itu saja, kita juga sekarang menjalankan pendidikan. Kita tunjulkan teknologi bagaimana kita bangunkan permaisuri yang bagus. Itu yang kita nak bangunkan lah, supaya permaisuri ini dia akan menghasilkan anak yang banyak. Dan Datuk, Maha akan berakhir dalam masa 2 hari lagi, dan secara ringkasnya Datuk mungkin boleh mengajak para pengunjung untuk datang memeriahkan Maha 2018 khususnya di gerai pameran Mardi ini. Jadi saya mengalu-alukanlah kedatangan pengunjung. Datanglah ke booth A, Mother Booth di Hall A untuk melihat teknologi-teknologi yang kita hasilkan dari makmal, seperti teknologi biosensor dan juga teknologi DNA genotyping, fingerprinting. Jadi bawalah anak-anak, perkenalkan kepada anak-anak supaya mereka suka pada pertanian, suka pada sains. Dan selain daripada itu, datanglah ke laman sayur, tunjuklah kepada anak-anak bagaimana robot menjalankan aktiviti pertanian. Dan di laman agroteknologi, mekanisasi dan automasi,
kita ada mempamerkan kilang tanaman yang dibina daripada 3 kontainer. Saya mengalu-alukan kedatangan mereka. Bukan kita nak tunjukkan penanaman sayur dalam kontainer, tetapi yang penting adalah teknologi pencahayaan di mana kita boleh kita gunakan kombinasi antara lampu merah dan cahaya biru untuk menghasilkan tanaman mengikut cita rasa kita. Baik. InsyaAllah lepas ni kita berkesempatan untuk ke laman sayur bersama-sama Datuk. Kita akan ke sana nanti. Baik, itulah dia perkongsian daripada Datuk Dr. Muhammad Rauf bin Muhammad Noor, Ketua Pengarah MARDI, dan datang beramai-ramai ke gerai pameran MARDI di Maha 2018. Anda boleh menggunakan pengangkutan awam dan juga datang dengan kenderaan sendiri, tetapi pastikan anda datang awal kerana dibuka sejak awal pagi sehingga pada pukul 10 malam nanti. Dari Maha 2018 kita kembali kepada rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih.